Okey, next kita pergi ke fasa 2 iaitu mengurus dan menyelenggara. Cik Fazil nak ni ke? Tak apa, continue Pak. Nanti kita sambung. Okey. 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 Yang ni okey, tadi kita kata structuring, kita buat pastikan semua main peranan kan. Kita buat AJK Jawatankuasa. Lepas tu mobilizing, kita mengupayakan dia. Maknanya kita beri notifikasi tentang pada orang luar tu untuk dia bersama-sama dengan kita. Sebab sentiasa alert. Sama-sama sentiasa alert. Ya, sebab biar dia ada rasa sense of belonging dengan projek kita, program kita. Betul tu Pak. Yap. Okey, yang ni Cik Fazil menyampaikan ni maknanya kita agihkan tugas dengan jelas. Pantau. Kita pantau semua pihak ni tadi. Okey, dah kita bagi tadi struktur semua AJK dah lengkap tu, tapi inilah tempat kita nak bagi tahu you patut buat macam ni, okey. Dan you pantau tengok kerja dia macam ada yang tak berapa nak ikut macam memorandum tadi kan. Dia tegur sikit gitulah. Okey, ni penyampaian. Pembentukan AJK mesti dilibatkan dengan sahabat JNJ kita lah. Ya. Ada lagi tak yang tertinggal? Kita masuk terus yang ni kan. Okey, kita tengok. Okey, tuan-tuan ready ke ni? Ini nak berasap lagi kepala ni. Okey. Kita tengok next. Kita akan continue dengan pengisian dalam template. Lambat tak apa, kita buka kat sini je. Dah senang. Ya. Alright. Okey. Mengurus dan menyegara projek. Bila kita tengok tadi, kita kata kita nak apa tu, ulang balik. Siapa boleh cerita kat saya dalam ni? Kita nak apa? Siapa boleh tolong? Memantau projek. Untuk pemantauan projek. Apa sebenarnya bila kita mengurus, dalam mengurus dan menyelenggara, kita menstruktur. Apa benda yang kita strukturkan? Kita strukturkan apa kat sini? Tengok arahan ni pun dah tahu dah. Kita strukturkan apa kat sini? Senarai tugas Jawatankuasa. Ya, betul. Maknanya dekat fasa ini kita menstruktur jawatankuasa kita. Jawatankuasa program itu. Kita dah tadi dah sign agreement sama semua. Okay, dah sign agreement. Jadi sekarang ni kita nak pergi terus kepada bentuk jawatankuasa. Okay. Jadi jawatankuasa di sini, yang ni saya tulis ni pasal dia amat berkait lah dengan pasal berkenaan. Ya, pasal tu yang sangat penting lah. Okay. Yang lain-lain ni agak-agak tuan-tuan boleh tulis lah. Apa lagi jawatankuasa lain ni ada? Jawatankuasa apa lain? Dokumentasi. Okay. Dokumentasi dan okey. Dokumentasi nanti kita tengok macam mana. Jadi boleh gabung atau tidak dalam pelaporan. Betul. Setiap usaha. Ya. Setiap usaha. Okey. Bendahari lah, keuangan. Bendahari. Okey. Tadi nak tanya, dokumentasi dengan pelaporan boleh sekali tak? Boleh. Boleh sama. Boleh pun. Tadi orang yang sama kerja ni. Dokumentasi. Okey. So kita tambah hal lain. Apa lagi? Penyelaras tu ya? yang penting. Ya, penyelaras atau pengurus projek. Pengurus. Okay. Alright. Okay. Baik. Siapa jawatankuasa ni? Okay. Siapakah mereka? Mewakili siapa? Mewakili sekolah ataupun agensi luar? Sekolah. Jawatankuasa pelaporan? Sekolah. Agensi luar pun boleh juga. Okey. Nak buat agensi luar sekali. Dua-dua. Maknanya belah sana ada, belah sini ada ya? Okey. Lagi?
Yang ni jawatankuasa pemantauan siapa? Nah, nanti kita fikirkan dari segi apa nama Kita tulis dulu. tulis dulu. Nanti fikir. Brainstorm dulu. Pemberatan dia sebelah mana? Ha? Pemantauan pun dua-dua ada. Sekolah dan Dua-dua ada. Agensi luar pun ada. Ya. Alright. Tambah lagi perhubungan. Sekolah. Sekolah. Satu je ya. Okay. Agensi luar tak perlu. Okey, penyelaras. Sekolah. Dua-dua. Sekolah. Dua-dua. Dua-dua ada. Dua-dua. Agensi luar pun. Okey, nanti kita sembang lah kan. Ni brainstorm dulu ya. Bubur dulu. Letak Tunggu dulu. dulu. Kita ambil idea tuan-tuan. Saya pun tanya idea tuan-tuan je. Kan? Sebab tuan-tuan ada pengalaman yang banyak ni. Okey, setiausaha. Sekolah. 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 Okey. Bendahari. Sekolah. 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 Alright. Now, jom bincang. Cik Fazil. Okey, baik. Puan Al, kalau kita lihat yang pertama, jawatankuasa apa nama Jawatankuasa pelaporan. okey, jawatankuasa pelaporan. Adakah boleh disatukan dengan yang tadi ya? Dokumentasi ni kita boleh satukan lah ya. Ya. Okey. Dari segi pelaporan, dari segi pemberatannya, sahabat-sahabat tuan-tuan puan dah meletakkan sekolah dan agensi. Nak tanya, dari segi pemberatannya berat belah mana? Sekolah rasanya. Sekolah. Kalau tuan-tuan rasa berat dah sekolah, maka kita letak itu adalah di pihak sekolah. Okey. Kan? Okey, barulah kita senaraikan tugas sebagai jawatankuasa pelaporan. Dia kena pelaporan sebelum, semasa dan juga selepas. Yang di mana dia kena melaporkan kepada dua-dua belah pihak lah. Bila ada mesyuarat perkara dan sebagainya. Apa dia tadi? Apa kerja dia? Bagi ulang balik. Cik Fazil cakap dah tadi. Baik, tuan-tuan. Apa yang patut dia buat JK pelaporan? Dokumentasi. Macam tadi ada dokumentasi, betul? Sediakan pelaporan untuk kedua-dua pihak. Yes, ini dokumentasi sama. Dokumentasi tu laporan lah kan? Okay, untuk Laporan kedua sebelum, semasa dan selepas. Ya. kedua pihak. Okay. Lagi apa tadi? Buku Laporan program. Buat buku program. sebelum, semasa sekejap ya puan? Ya. Selepas. Program. Okey. Okay. Lagi? Kalau sediakan buku program tu. Buku program siapa punya kerja? Sudah. Tu usaha tu ketak kerja. Dah kerja situ usaha. Ya. Ya. Betul. Alright. Okey. Ini kita buat diri kita, kalau kita sebagai jawatankuasa program, apa patut kita buat? Ambil gambar tu lagi. Gambar-gambar atau video. Ya, dokumentasi je lah. Dokumentasi je lah. Gambar-gambar juru kamera ambil tapi Ya. kita buat dokumen dia. Kan? Okey. Maknanya di sini bila kita buat dokumentasi ni kita kena laporkan. Jawatankuasa pelaporan ni kena laporkan kepada pihak yang kita kerjasama tu sekali. Contoh dia lah kalau macam pemantauan ni pula, kalau kata dia pantau tengok program ni sedang katakanlah kita punya pihak luar tu bagi duit dan dana. Dia pantau tengok duit yang diberi sudah digunakan sebanyak 20%. Dan baki tinggal lagi banyak ni. So, dia akan report kepada pelaporan buatlah laporan tu. Okay? And then, AJK Perhubungan maklumkan kepada pihak luar. Dia kena tahu. Okay? Jadi, semua ni sebenarnya saling berkait ni, tiga ni. Okay? Yang seorang tolong tengok, yang seorang tolong laporkan, yang ini tolong bagi tahu kat sini. Apa lagi yang patut dia beritahu sebenarnya? Kalau dalam hubungan ni, apa yang patut dia beritahu dekat pihak luar? Apa yang patut dia bagi tahu? Dia ambil daripada pelaporan, dia kena maklumkan laporan, kan? Laporan tentang progres. Ya. Tentang progres program. Ya. Termasuklah keuangan kalau dia contribute wang. Okey. Lagi. Yang tadi kita kata mengupaya tadi tu. Kita kena bagi apa?
Beri feedback Sebelum tu masa kita contohlah kita panggil dia untuk bagi kelas kan, kelas secara berkala. Okey. Apa yang kita kena maklumkan kat dia, hubungkan dia tu, nak bagi tahu apa? Bagi peringatan. Ya, peringatan. Yes. Ingat tadi ya yang tu Notify nama? dan alert tu. Ingat tu. yes. Notifikasi. Okey. Ada lagi tak yang kita perlu maklum dekat dia? Lagi tak? Tak ada kan? Okey dah. Okey. Ni kerja ini sebenarnya tugas-tugas ini dia saling berkait. Kalau di sini dia pantau. Sediakan instrumen pemantauan kan. Yes. Okey. Program. Kalau tuan-tuan dan puan walk around pun mesti ada juga catatan. Walk around. Walk around. Nama Mesti ada baru, catatan. walk around. Okey. Sambil-sambil nak ke cafeteria kantin, terberalih, tengok sebelah kanan projek tengah on. Itu juga bukan salah satu pemantauan yang tuan-puan buat. Dan mesti ada catatan, ada tarikh, berapa persen dah progres berjalan dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan mesti ada checklist. Tindakan ni dah buat ke belum. Itu semua adalah instrumen-instrumen pemantauan yang disokong dengan teknik ataupun pendekatan yang dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan lah. Okey, sebab perkara ini sangat penting. Baik, saya pun dah penama dah. Okey, tuan-tuan dan puan, jawatan kuasa pemantauan kita nak bincang lagi tadi. Sekolah punya ke agensi luar yang punya? sekolah. Banyakkan sekolah. Ya, dominan di sekolah kan? Pada sekolah tu. Ya, okey. Kalau ni perhubungan? Kan pun sekolah juga. Sekolah. Sekolah banyak pada Belah sana sekolah. tak ada? Belah sana tak payah? Dua-dua. Ada dua. Dua halal. Maknanya, ya, Dua halal. maknanya dua-dua. Dua-dua kena ada pegawai dia yang in charge of perhubungan. Ini supaya kita boleh contact lah. Okey? Dua. Agensi. Keluar. Kita masuklah dia sekali, barulah dia ada rasa kesepunyaan kat kita. Kalau tak, dia rasa macam projek hampa lah, tak apa lah, macam tu kan. Jadi, kita nak Pemantauan pun bagi dia sekali. mungkin melibatkan agensi luar juga sebab dia nak pantau juga ada kan. Dia punya ni, dia punya apa yang dia dah ni. Mungkin, okey, kita boleh. Okey. Okey, now, daripada sini, kita nak tanya balik, Cik Fazil. Kita tanya balik. Tanya balik. Apa perkara penting yang kita tekankan dalam fasa 2 ni? Bila kita menstruktur, bila kita mengupaya, bila kita menyampaikan tentang jawatan kuasa, jawatan tugas-tugas tadi, tanggungjawab tadi tu kan. Apa benda penting yang kita kena ingat? Siapa boleh bagi tahu saya? Boleh? Siapa boleh beritahu? Apa benda penting kat sini? Perhubungan. Perhubungan, ya. Ya, yang macam mana tu? Bila kita set jawatan kuasa tadi, jawatan kuasa yang macam mana tu? Yang kita nak, yang kita kena bear in mind, yang ini penting sebab kita ada usaha sama dengan orang lain. Sebab kita nak follow up surat keputusan dan sebagainya. Line Yes. dia tarik. Okey, Ya. satu follow up. Satu follow up dengan pihak luar. Kena maklum dengan dia. Yes, itu satu. Yang dua? Ya. Kita perlu pilih ahli yang boleh berkomunikasi dengan baik. Okey. So dia boleh build rapport lah. Okey, Itu jawatan kuasa confirm tu. sure dalam semua fasa. Okey, jawatan kuasa dipilih adalah mengikut kebolehan masing-masing lah. Okey, ikut talent dia kan. Kalau tak reti bercakap, bagi jadi jawatan kuasa perhubungan, ya dia kan. Okey, lain. Ada lagi satu yang penting sangat dah cakap tadi. Perempuan tak perasan. Jawatan kuasa kerja selalu kita tak buat pun yang ni. Tapi yang ni saya tekankan. Kita tekankan di sini. Nak bila ada projek kerjasama, kita kena tekankan jawatan kuasa kena terdiri daripada Ibu bapa. ibu apa pula begini?
Tadi kita dah bincang tadi ni. Macam mana? Jawatankuasa yang dibentuk mesti melibatkan? Pelibatan kedua-dua pihak. Alah, janganlah jawab. Tadi siapa nak jawab tadi? Siapa tadi? Saya dengar suara. Cikgu Muhammad Rafi, Puan As. Cik Awang Rafi jawab apa tadi? Saya jawab murid. Oh, red. Oh. Alah. Ni tak dapat ni. Kena ulang balik ni. Jawatankuasa yang kita bina dalam proses ini, selalunya kita tak fikir pun nak ajak orang luar, agensi luar tu jadi jawatankuasa. Betul ke tidak? Ya, betul. Ya, selalu tak ada. Mana orang lain nak dengan Cik Rafi seorang je. Ya, betul. Ya, betul. Tapi ada Mereka perlu terlibat. Iaitu pemantau perhubungan dan juga pengurus program tu, mereka perlu terlibat. Dan juga tenaga sukarelawan ataupun tenaga pengajar itu, mereka pun perlu terlibat juga. Maknanya di sini penekanan pada fasa ni adalah menstruktur program ni kena libatkan dua pihak. Yang tu saya tekan dua tiga kali saya ulang kan. Maknanya selepas ini tuan-tuan, kalau nak ada partnership dengan orang luar, pastikan ada melibatkan dua-dua belah pihak. Macam mana pula? Ni di luar daripada konteks inilah kan. Macam mana pula kalau kita buat satu program, okey, yang membangunkan ibu bapa. Contoh tadi macam tuan tadi masa kita bincang isu tadi kan, nak dedahkan kepentingan pendidikan kepada ibu bapa. Kita nak ibu bapa faham dia penting dan kita nak buat program tu. Adakah setakat panggil orang luar bagi motivasi, bla 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 bla, balik. Macam tu je kan? Itu PIBG yang kena terlibat, PIBK. Okey. Yes, terlibat. Tapi kita boleh programkan satu kerjasama di mana mereka juga ada dalam jawatankuasa kita. Bila dia ada bersama-sama, contoh macam projek yang melibatkan pembelajaran anak kan, kita ajak mak bapak sekali masuk dalam. Agak-agak dia punya impak macam mana. Kan? Lebih meriah, lebih impact dia lebih tinggi. Yes. Tapi jangan ajak mak bapak pergi buat gulai, buat nasi gitu. Libatkan dia dalam pembelajaran anak tu supaya dia boleh bantu kita bila anak balik dari sekolah. Ada kesinambungannya. Kita dah penat-penat ni berpeluh-peluh cikgu mengajar kat sekolah kan. Balik rumah dia tak ada apa-apa dah. Homework pun dia tak buat. Bukan rugi macam tu. Baik kita bersama dengan mak bapak kan. Bawa dia sekali, dia pun faham. Kelas tambahan ini cikgu ajar gini-gini tadi. Okay, jadi maknanya kat sini kalau dengan mak bapak pun samalah Alkisahnya. Bawalah AJK tu adalah mak bapak dalam dat jawatankuasa supaya kita libatkan kedua-dua pihak. Itu yang penting dalam fasa ini. Okay? Puan As, Ya. kita lihat sikit tentang jawatankuasa pengarah dan pengurus tu. Sebab dinyatakan itu ada sekolah dan agensi kan. Cuma nak tanyalah, bolehkah sebuah kenderaan dipandu oleh dua driver yang serentak? Ataupun dia ada kenal co-pilot kan? Okey. Macam mana tu? Penyelaras ni adakah dia dua-dua jawatan tu sama level ke? Biasa sekolah yang penyelaras pengurus. Pengurus. Lepas tu? Senang. Kalau jadi dua leader tu payah sikit dah satu kapal. Tapi kita negotiate dengan agensi lah. Maknanya yang pengurus tu biasa handle. Mungkin pengurus Bagi pada saya lah, agensi, ketua projek mungkin pada pihak sekolah. Win-win macam tu lah. Ataupun tuan-tuan fikirkan supaya jangan ada satu jawatankuasa yang terdiri daripada dua kepala. Dia mesti ada ni lah. Ataupun senang kata seorang lah kan. Seorang pembantu. Seorang lagi memang dia punya ketua sekolah tu ketua lah. Yang seorang lagi yang luar ni macam membantu saja. Okey? Boleh ke tu? Biasanya kalau di sekolah, biasanya kalau di sekolah, kalau projek berkaitan dengan sukan, penyelaras ni kita akan serahkan situ sukan. Uruskan. Kalau macam bahasa Inggeris, contohnya kita yang urus penyelaras ni ialah guru kanan mata pelajaran bahasa.
dia akan uruskanlah. Setiausaha ialah daripada Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Biasanya gitulah kalau program tu di sekolah. Okey, Jadi maknanya memudahkan. Dia memudahkan untuk pihak pengurusan sekolah. Kalau apa-apa, katakan contohnya bahasa Inggeris, maka business council tu nanti akan call dengan cikgu guru kanan bahasa saja, memudahkan sekolah. Gitulah untuk penyelaras ni. okey. Setuju. Maknanya penyelaras dan pengurus ni dua-dua sekolah. Cumanya kita cuma ada satu lagi macam macam penolong gitu ya. Di bawah dia tu. Bagilah agensi luar tu duduk. Macam tu. Boleh ke? Ya? Boleh Tak Puan. boleh. Boleh. Tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh, kita nak namakan apa jawatan dia tu? Kalau kami penyelaras juga, coordinator. Jadi coordinator di pihak sekolah dan coordinator di pihak agensi tu. Okey. Maknanya ada dua-dua. Cuma kalau peranan lah Kita nama- berbeza sikit. Ya? Tak, kita namakan dia penyelaras bersama. Ya, betul. Penyelaras Yes. bersama. Susah betul nak bagi bersuara. Pagi ni tak makan lagi ni ya. Yes. Oh, boleh betul. Okay, terima kasih. Cik siapa? Cik Rafi lah tadi? Ya, ya. Suara Cik tu Rafi dan Puan kenali. Victoria Perraida. Terima kasih. Ya. Bila Ya. tuan-tuan dan puan dah nampak dengan jelas berkaitan dengan jawatankuasa itu, barulah tuan-tuan dapat melihat which part perlu diletakkan di sekolah, which part perlu diletakkan di agensi JNJ kita, dan juga di mana perlu letakkan. Kedua-dua mesti ada bila kita dah nampak peranan itu dengan jelas. Okey. Ada soalan tak? Okey, nanti dalam kumpulan boleh kita bincang balik yang ini. Ya? Tuan-tuan nanti bincang balik ya. Okey. Kita next.